Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai ya. Kita berada di dalam fasa shadow ban yang berterusan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Dan pastikan anda sertai ya. So mungkin tajuk hari ini mengejutkan anda. Dan biar saya beritahu awal-awal, tajuk ini tak ada kaitan dengan politik. Dan sekali-sekala saya akan kerapkan untuk membuat tajuk-tajuk sebegini. Kerana pada asasnya, pada dasarnya, saya bukan seorang yang pengamal politik. Saya seorang yang rapat dengan bidang sains, atau lebih tepat saintis. Dan walaupun specification saya lebih kepada polymers, tetapi saya pun banyak mengkaji dalam bidang sains secara am. So ada satu perkembangan melibatkan orang tertentu yang saya kenal, yang telah membuka mata saya, dan saya rasa saya perlu kongsi dengan anda kerana ini mampu selamatkan nyawa anda. Sebab saya lihat ramai di luar sana selalu main vape ya. So vape ini, dia pada awalnya, atau e-cigarette ni, ianya telah dibawa masuk atau diperkenalkan kononnya untuk membenarkan seseorang perokok untuk menghentikan tabiat merokok. Dan kononnya vape ini lebih selamat daripada rokok. Okey. Tapi masalahnya, bukan hanya perokok yang berhenti merokok dan tukar kepada vape. Ada perokok yang merokok dan vape, dan ada yang remaja yang tidak pernah merokok tetapi dia vape. So secara keseluruhan, berdasarkan maklumat yang saya dapat daripada pihak-pihak tertentu, kalau kita jumlahkan vape dengan mereka yang vape dengan rokok ni, dia sudah mengatasi jumlah yang perokok dulu. Okey. Now vape ini bergantung kepada satu cecair yang dipanaskan. Saya kira anda semua sudah tahu. Cecair ini saya tak nak masuk nama saintifik, tetapi ada cecair yang berminyak yang sebenarnya merupakan perisa. Dan dalam cecair ini ada gula. Gula bukan asli, maknanya gula sintetik, ataupun dia bukan gula sintetik, dia sebenarnya dibuat untuk mirip rasa gula, tetapi ia bukan gula sebenar, artificial sweetener. Okay, so ada banyak jenis yang saya tidak ingin namakan di sini. Alright. Now, of course, cecair ini jauh lebih selamat daripada rokok, tetapi ia tetap ada nikotin. Ada yang nikotin rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Di UK dan sebagainya ada juga dijual cecair tanpa nikotin, so just flavor. So ada orang akan vape dan kata I am safe, saya selamat sebab saya tidak guna nikotin. Okay. Now saya nak cerita kepada anda diabetes atau kencing manis. Now, kencing manis ini, jika anda pergi ke hospital, anda tanya doktor atau anda baca online, ia terlalu kompleks untuk anda fahami sebab-sebab sebenar anda boleh dapat kencing manis. Walaupun secara amnya anda terlalu banyak makan gula, dapat kencing manis lah over a long period of time. Tetapi ia lebih rumit daripada itu. So biar saya jelaskan dalam bentuk ringkas dan satu bentuk yang mungkin anda tidak pernah dengar. Semuanya berkisar di sekitar kebolehan sel-sel dalam badan anda menerima glukos, ataupun glukos ni, gula dalam rumah ni glukos lah, untuk menerima glukos sebagai bahan api. Jadi jika sel anda adalah sel yang sihat, boleh terima glukos macam biasa untuk bahan api, maka anda kemungkinan amat tinggi bukan diabetik. Jika sel anda mengalami masalah untuk menerima glukos untuk digunakan sebagai bahan api, anda adalah diabetik. Okey. So itu sebenarnya pokok, bukan cara yang dijelaskan oleh
pihak-pihak tertentu dalam bidang perubatan. Pokoknya ialah kebolehan sel untuk terima glukos. Jadi kebolehan sel untuk terima glukos pula bergantung kepada insulin. Insulin ialah satu satu jenis chemical yang dirembeskan oleh satu kelenjar di dalam badan anda untuk membantu sel menerima glukos. Saya ringkaskan penjelasan lah supaya semua orang boleh faham. Untuk membantu sel menerima glukos. Jadi dengan adanya insulin ini, sel boleh terima glukos. Maka jika otak di dalam otak anda dapat tahu bahawa ada glukos di dalam darah, maka insulin akan dirembeskan ke dalam pengaliran darah dan sebagainya supaya glukos itu boleh diserap masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan api. Now, jika anda terlalu banyak mengambil glukos atau gula dan selalu ada perembesan insulin yang tak ada, dia tak rehat, selalu insulin dirembeskan, akan sampai satu tahap sel anda akan menjadi dia dah lali dengan insulin itu. Maknanya insulin itu tidak ada kesan pada sel. Maka kalau insulin dikeluarkan dalam dos yang biasa dalam badan anda, sel itu masih tidak dapat berfungsi untuk menyerap gula masuk sebagai bahan api. So disebabkan itu, gula itu akan berlega di dalam darah dan otak akan cuba untuk mengeluarkan lebih banyak insulin supaya sel itu dipaksa untuk terima glukosa tersebut atau glukos tersebut. Tapi lama-lama bila otak keluarkan lebih banyak insulin, sel dah jadi lali kepada dos insulin yang tinggi itu. So akhirnya apa yang terjadi? Walaupun ada insulin yang dengan dos yang tinggi dalam badan anda, tetapi tetap sel itu sukar untuk terima glukos. Jadi lama-lama you become insulin resistant, dan insulin dalam badan anda tinggi, sel tak mau terima glukos untuk sebagai bahan api, dan anda ada kandungan gula tinggi dalam darah. Anda sudah jadi diabetik kronik. Dan bila ada kandungan gula tinggi dalam darah, jika anda ada luka, kemampuan darah untuk membeku sudah tidak ada. Sebab gula adalah satu chemical, glukos adalah satu chemical yang membantutkan proses coagulation of the blood. Maknanya sel-sel darah nak bercantum untuk beku, dia kacau. So anda sudah jadi diabetik. So sebenarnya cara untuk elak adalah nombor satu, jangan ambil gula yang terlalu banyak. Tetapi nombor dua yang biasanya farmasi dengan doktor tidak jelaskan ialah pengambilan makanan yang berpotensi untuk dipecahkan menjadi gula tu biar ada gap. Maknanya mungkin anda makan pagi, makanan yang seterusnya akan pecah menjadi gula dalam tempoh 3-4 jam. Jadi pastikan ada 3, 4 hingga 5 jam sebelum anda makan apa-apa lagi jenis makanan seperti karbohidrat yang boleh dipecahkan menjadi gula. Baru insulin akan naik pada waktu pagi bila anda makan, kemudian dia akan turun balik dan dia akan rehat sehingga 4-5 jam kemudian bila anda makan semula. Jadi dia tidak akan terus ada insulin dalam badan. Dan bila tidak ada terus insulin dalam badan, maka sel akan sentiasa boleh menerima gula kerana dia tidak akan jadi lali kepada insulin. Anda tidak akan mengalami insulin resistance. So itu caranya. So saya ada jumpa satu kes, dia jaga cara dia makan dan lebih pelik lagi, dia tak makan gula dalam minuman, makanan manis semua dia tak makan. Dia kurang karbohidrat, dia lebih kepada sayur dan ikan. Dan dia pergi cek gula, dia diabetik. Dan dia dah lama amalkan pemakanan sihat, tapi dia diabetik. Apa cerita dia? Jadi bila dia jumpa doktor, dia tak dapat penjelasan yang meyakinkan. Dia pergi farmasi, dia tak dapat penjelasan yang meyakinkan. Akhirnya bila saya kaji, rupa-rupanya dia ni vape gila babi. Dulu dia perokok, dia berhenti rokok, dia mula vape. Dan dia kata kat saya, dia dah vape 3 tahun, tapi dia tak vape dia tak ada nikotin. Jadi mengapa benda tu jadi?
Sebenarnya vape itu ada flavor, ada artificial sweetener. Artificial sweetener ni tugas dia untuk memberi anda rasa seperti rasa gula, tapi ia bukan gula. Jadi bila ia masuk dalam darah, ia tidak akan trigger pembentukan insulin, melainkan ada satu dua artificial sweetener ni ada jugalah dia trigger insulin, tapi dalam dos yang kurang. Tetapi tahu tak anda, artificial sweetener ni bila kena kat lidah anda, ia akan trigger perembesan insulin dalam jumlah yang sedikit dalam badan. Dan ini adalah perkara biasa, sebab lidah kita ada sel yang boleh detect rasa manis, dan rasa manis ini akan trigger otak untuk rembeskan insulin dalam dos yang sikit. Jadi bila anda selalu vape 24 jam, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, maka anda sedang banjirkan darah anda dengan insulin, dan anda akhirnya akan menyebabkan sel badan anda selepas 2-3 tahun jadi insulin resistance. Dan bila sel anda jadi insulin resistant, walaupun anda ambil gula yang terlalu rendah berbanding orang lain, tetapi oleh kerana sel anda tidak boleh terima gula dengan cara berkesan ya, sebagai bahan api, maka darah anda, gula itu akan kekal dalam darah anda. Dan bila anda cek, anda akan dapat bacaan seorang diabetik. Inilah yang tidak akan dijelaskan oleh penjual ubat. Berhenti vape sebelum ia menjahanamkan anda. Jangan fikir vape ini boleh menyelamatkan anda berbanding dengan rokok, sebab vape ada penyakit dia tersendiri, dan salah satunya adalah anda boleh menjadi seorang yang mengidap penyakit kencing manis. Ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.